Nurhazati selaku kaunselor anda semula pada hari ini. Jadi saya nak memperkenalkan co-leader saya. Hai, nama saya sebagai co-leader Nur Izzati. Nama saya Nadia Nurjana binti Zasari. Boleh panggil saya Nadia je. Saya sebagai co-leader pada sesi ini. Sebelum kita mulakan sesi, kita pun belum lagi kenal antara satu sama lain. Jadi saya macam nak berkenalan lah dengan semua ahli itu semuanya. So kalau boleh saya ada siapa-siapa yang nak volunteer dulu ke perkenalkan diri. Saya lah. Okey, nama saya nama je. Nama, kos dengan dari mana? Okey. Boleh. Okey, nama saya Nur Syamimi. Boleh panggil Mimi. And saya kos counselling tahun 4. Ibu Dari Sarawak. Selain tu Okay, nama lebih Ahmad Nur Syazali bin Qasim. Fakulti Syariah dan Undang-Undang, kos Fiqh Fatwa, asal daripada Ipoh Perak. Boleh panggil Syazali ya. Syazali, okey. Faham? Okey, lepas tu siapa nak introduce ke? Saya Dayang Jazailah Bidang Mari, boleh panggil Dayang ataupun Ju, dari kos counselling juga tahun 4, asal daripada Sarawak. Selain tu, Nama saya Ifati Syakira binti Osman, dipanggil Ifa, kos Akidah Agama, asal Perigunta Perak. Saya Nur Aini Fazini binti Faudin, kos Akidah dan Agama, asal Pasir Putih, Kelantan. lagi 2 orang. Awak? Nama Nik Muhammad Firdaus. Kos Akidah Agama, asal Kelantan. Oh, classmate ke? Okey. Faham? Awak pula last. Ya, nama saya Akidah. Daripada kos Akidah dan Agama tahun 4 juga. Asal daripada Semenanjung Perak. Kebanyakan Kelantan yang Perak lah. Faham? Sarawak banyak. Ya. Manakala kita pun dah kenal antara satu sama lain, ada yang satu kosmate pula tu kan. Jadi saya macam nak tahu apa matlamat masing-masing datang ke sesi kelompok pada hari ni lah. Mungkin nak tahu cara menguruskan emosi ke apa ke. Ada siapa-siapa nak mula dulu ke? Jumlah dulu. Kalau saya, matlamat saya untuk sesi hari ini, saya kalau boleh saya nak dengar lah masing-masing punya pendapat. Yang mana saya rasa kalau kita dengar pendapat orang tu, mungkin kita boleh belajar sesuatu lah daripada pengalaman mereka ke apa ke. Itulah matlamat saya nak kenal juga lah. Jadi Ju datang ke kelompok hari ni untuk tahu macam mana pandangan setiap orang terhadap sesuatu. Selain ada siapa lagi? Mengikut. Kalau saya sebab kita dah habis week 14 kan. So nak persiapan untuk exam lah macam tu. So macam mana dengan persiapan ini? Okey ke? Persiapannya tak lagi sebab tak habis lagi buat report. Faham? Jadi belum ada persiapan apa-apa lagi. Sekarang tengah fokus report lah. Faham? Selain tu, Kalau saya cuma nak lari daripada thesis saya sekejap tu lah. faham.
even untuk final saya belum mulakan lagi. Itu saja. Bila awaknya first paper untuk final? 29. Oh, cepat tu. Pukul 8 semua hantar thesis kan. So 29 tu terus. Exam online ke atau Online sahaja. Oh. Online sahaja. Yang lain pun online ke? Tak. Paper lain? Tak. Itu je. Oh, okey. Faham. selain tu? Apa maklumat kan? Kata Maklumat ni ialah sebab saya ni daripada kos lain lah. So, saya nak kenal daripada fakulti-fakulti kos lain daripada FKP. Sebab saya daripada kawan juga daripada FKP. Baru 2 orang lah. So saya nak kenal lagi lebih daripada 2 orang. Daripada fakulti Syariah undang-undang. Oh, FSC. Tahun 4 ke? Tahun 4. Rasanya semua tahun 4 kan? Betul tak? kiranya ni Ha. ni dengan Ali ni kawan ke macam mana? Yang pun. Kawan dia kawan dah lama kan sebab seorang FSU, seorang FPP. Dia semua negeri lain-lain. Sebab kawan daripada kawan. Saya kenal dia daripada kawan dia. Sebab dia housemate lain. Dia housemate daripada kawan saya. Kiranya rapat jugalah ni. Tidur sekali. Tidur serumah. Faham. Terima kasih. Dia lain tu. Untuk yang untuk yang week 14 ni kan kita dah sibuk dengan ada yang submission assignment juga kan. Lepas tu sibuk dengan thesis. So matlamat masa yang ni nak tahu macam mana masing-masing handle emosi. Sebab dengan study lagi. So macam sekarang ni kita tengok orang dah sibuk nak beberapa thesis ini sebelum hantar kan. So Ifa nak tahu macam mana orang lain handle pengurusan emosi lah kan. Setiap orang, yelah sekarang kita dah study week dengan exam dengan nak kejar tesis. Lepas tu ada assignment lain sekali apa semua. So dah spesifik. Lagi 2 orang kan? Lagi 2 orang. Kan? Sorry. Matlamat saya pun macam nak lari daripada assignment dan kejap tesis apa semua. Sebab stres kat semalam buat tak tidur. Sekiranya macam nak lari sikit. Sekejap lah daripada buat assignment. Banyak lagi ke submission? Sikit lagi. Boleh. Yang last sekali awak? Last person. Saya rasa macam pasal ni sebenarnya lebih kurang macam apa nak understand emosi lah. Itu kalau nak cakap apa. Cara-cara untuk handle emosi awak lah. Korang Dr. Osman Ada Dr. Osman ajar? Tak ada? Oh, bukan. Salah orang. Maksudnya kat sini kita tengok sebenarnya macam dalam keadaan yang sibuk sebab semua tahun 4 nak kena siapkan tesis. Lepas tu dengan examnya 29 ni juga kan. Sehari lepas tu terus exam. So dengan ada submission assignment. So masing-masing pun dalam keadaan emosi yang orang kata Tak stabil. tengah penting juga lah. Sebab masing-masing pun ada yang cakap nak lari sekejap daripada buat tesis. Apa semua macam nak take time lah. Kiranya tak ada rehat juga kan. So hari ni mesti kita nak dengar cara pengurusan emosi lah dari setiap orang. Mungkin berbeza-beza setiap orang kan.
maksudnya macam mana kita nak uruskan emosi di saat akhir-akhir macam ni, macam bila kerja banyak macam tu. Mungkin Zati boleh share dulu. Oh, okay, kalau cara saya nak uruskan emosi saya, sewaktu sekarang pun teksi saya pun banyak juga lagi sebenarnya. Lepas tu dengan nak report tak siap lagi. Lepas tu sesi pun ada lagi hari ni. So memang sibuk juga lah sebenarnya. Tapi walau apa pun terjadi, saya dah tetapkan dekat dalam diri saya, walau apa pun macam kita harum je. Sebab saya selalu cakap kat seorang housemate saya ni, apa-apa harum tu macam tu lah. Sebab benda ni benda tu dah memang tanggungjawab kita kan, semua sebagai student. Lepas tu tapi kita kena tahulah juga tahap kemampuan kita. Memanglah dah penciptaan akhir yang 28 ni last, tapi kita pun kena take time juga lah. Kalau tengok laptop lama-lama pun sakit juga mata kan. So tahu lah tahap limit kan. Lepas tu dalam emosi stres tu saya macam kadang-kadang saya call jugalah mak saya tu semua tu, macam minta semangat, doa macam tu lah. Lepas tu kalau Mak Izzati tak free untuk call macam mana? Tak free untuk call. Kalau sibuk ke macam Kau mana? bapak. Izzati buat apa? Kalau macam tu saya selalu call malam lah. Malam. Lepas tu bila malam mak kita dekat rumah. Macam tu. Lepas tu dia akan, mak kita akan layan jugalah. nak kena layan juga lah. Kena layan jugalah kan. Sebab kita kan kalau call tak dapat, mesti kita akan call lagi. So kita akan ni lah macam kita cakap emak macam banyak kerja apa semua. Tu yang kali ni kita akan balik lah. Selalunya saya akan balik kalau study week akan balik juga lah. Tapi tak balik kali ni. Sebab mak saya cakap, ayalah balik, siapkan kerja apa semua tu. Lepas tu Terpaksa. yelah, kita daripada last balik hari tu yang cuti mid-sem hari tu. So memang lama dah tak balik kan. Yelah. Macam tu. So homesick, tapi sebenarnya homesick, tapi nak buat macam mana, macam mak kata mak pun tak lagi balik. So kita pun setelah duduk dari sini. Sebab kawan housemate tu ramai yang tak balik kan. Izzati kalau stres ke apa, nak uruskan emosi ke apa, Izzati tak ada macam pergi healing ke apa ke macam orang lain? Ataupun pergi tempat lain ke? Saya tanya. Ada juga. Sebab sama orang tak kan? Ada juga Atau macam Izzati tidurnya tight ke? saya macam saya akan suka pergi tasik. Tempat tasik yang macam tempat yang tenang lah, living. Kalau macam pantai gitu semua lah. Tasik. Kalau dekat sini, dekat tasik Sejana. Lepas tu dekat pusat komersial tu pun ada kan. Tasik, dia macam sungai gitu lah kat belakang. So kalau nak hilang je lah. Ada yang macam Izzati juga ke, yang suka pergi tasik ke, pantai ke bila tengah stres ke? Kita pergi air terjun. Air terjun. Faham. Selain tu, korang buat apa je kalau nak uruskan emosi? Dengar lagu. Kira lepas dah dengar lagu tu awak rasa tenang ke macam Tak mana? kok. Sebab kan kalau kat sini kan, contoh kan, kita cak nilai ni nak saya kat mana sangat apa macam tasik kan, tak banyak sangat. Kalau kat rumah macam, kalau kita kat rumah kita tahu kita di mana. Kalau kat sini apa benda kita kena buat, tak ada kenderaan, tak ada transport. So pandai-pandai lah, maksudnya kita pandai cari apa yang boleh buat, maksudnya distract daripada kita keep stress benda sama. So macam tu lah. Kalau saya lagu lah kot, and then cerita. Itu je. Cerita kat siapa? Bukan, tengok drama. Oh cerita. Okey, tengok drama. Selalu
drama apa? K-drama ke? K-drama, Cina, Thailand. So sekarang Banyak tu. Masa sekarang kan memang dah tengah hectic week kan. Dengan kerja apa semua, nak exam lagi. So bila masa Tini kata tadi emosi Tini tengok tengok cerita lah kan, ataupun dengar lagu kan. So dalam keadaan sibuk macam ni, ada tengok cerita. Ambil contoh, kita buat macam apa, buat sekejap. Tapi jangan tutup laptop terus, sebab nanti kalau jenis macam saya, kalau tutup saya lambat nak buka. So macam tinggal je sleep dulu sekejap, lepas tu buka balik macam tu lah. Kadang-kadang tu terlajut lah sikit. Terlajut tengok drama. Lepas tu bolehlah awak balancekan antara drama dengan awak punya yang lain. Alhamdulillah. Fatini kan punya cara handle emosi dengan tengok drama dan dengar lagu kan. Mungkin ada yang sama macam Fatini dengar lagu ataupun cara lain tu. Kalau saya akan keluar bersukan lah. Dia macam segar sikit otak kan, daripada duduk hadap laptop je 2 jam. Itulah. Tak pun saya bangun jadi kejap-kejap kan. Kita kena berinteraksi lah dengan orang kan, kalau tak stres lah. Itu Aktiviti bersukan apa antara aktiviti bersukan yang buat? biasanya badminton dengan bola lah. Tu. Dengan jari. Jadi kena sebab bola kan. Oh. Kena sebab bola dan kawan. Kawan kuda kawan. So boleh masuk, lepas tu jadi rapat lah. Hari-hari makan sekali. Makan setakat cuma sekali. Makan sekali. Bagus. Jadi kau pula. Kalau saya pula dia lepas sama lah. Saya akan kalau kat rumah ni dia macam apa tempurung kan. So dia macam jadi stres. Tak nak stres, kalau tak nak stres tu kena keluar sembang dengan kawan-kawan kan. Atau part yang selalu lepak gelapang lah. Gelapang tempat favourite saya kan, macam tu lah. Sebab gelapang tu boleh lah jadi macam ramai kawan. Tak ada kawan. Ada kawan sebab staff gelapang dulu ada kawan saya juga. Macam tu, so boleh lah sembang dengan dia setiap hari macam tu lah. Manis. Hanis tu dia. Tapi sekarang dia dah jarang dah kerja di situ kan. Tapi staff lain macam macam terutama lelaki kat situ kan. Macam lepas tu staff yang pada tu bersukan juga lah. Contohnya macam badminton kurang sikit. Selalunya macam main bola petang-petang kan. Kami tapi dia jarang sikit lah. Selalu main kat Anggrek, pada Anggrek macam tu. Kadang taman Anggrek tu. Kiranya Ni pun ikut sekali lah main bola. Okay, selain pada sukan tu mungkin ada cara lain je. Ada cara lain tak ada cara lain. Mungkin aktiviti ke buatan ke macam naik motor ke. Apa dah? Macam naik motor ke kan. Oh, saya bukan kaki motor. Tapi apa yang paling penting tu kena keluar rumah. Kalau duduk rumah tu jadi stres, kena keluar rumah juga. Tak kisahlah pergi mana-mana. Yep. Tak kisah. Ada yang macam dia juga ke nak kena keluar rumah untuk bersama orang lain ke? Saya setuju lah dengan hal itu sebab saya pun lebih kurang macam ni. Saya kena keluar daripada rumah. Macam kerja saya memang tak buat dekat rumah. Saya buat dekat luar. Library ke mana-mana lah. Buat kerja lepas
kena berjumpa dengan orang je, kena cakap dengan orang. Kalau saya ni, saya tak pandai urus emosi, saya macam cepat stres. Jadi saya perlukan orang untuk macam encourage saya, okay, awak boleh habiskan, awak boleh. So macam sedar tak sedar, orang yang cakap, bila orang keep on bagi positive vibe, keep on support kita kan, kerja tu siap. Saya macam this week saya dah semalam dah settlekan sisi saya. Macam untuk sekarang dah submit final submission lah untuk untuk lecturer chicks. Jadi saya rasa macam kalau tak ada orang ni, mesti saya rasa saya tak siap tu. Jadi saya rasa pentingnya ada kawan-kawan sebenarnya yang macam Buat yang sama. cakap boleh. Lepas tu kalau saya selalunya kalau saya habiskan satu benda tu, saya kena reward sendirilah. Jadi saya rasa macam kalau saya nak benda tu, jadi saya kena siapkan cepat so saya boleh nak dapatkan apa yang saya nak. Reward tu tak adalah benda mahal-mahal ke, contoh makan Contohnya ke, apa? keluar ke. Contohnya macam apa reward dia? Contoh kalau saya rasa macam okay, saya boleh reward saya something yang macam mahal sikit lah daripada yang biasa kita pakai macam mungkin kita boleh spend more than 20-30 something untuk makanan yang agak pricey lah. Saya macam saya buat untuk reward saya macam tu. So selalunya awak reward seorang ke ataupun dengan kawan awak sekali? Yang tolong saya. Yang tolong saya. Faham? Selain tu? Kalau macam saya, maybe cara untuk hilangkan stres makan kot. Cari makanan. Tapi macam lebih kurang Fatih ni juga. Tengok drama. Cara tengok drama tapi lain sikit. Dia macam layan movie yang seram. Macam movie yang menyegarkan mata sikit. Lepas tu apa lagi? Scroll TikTok, cari benda-benda yang lawak yang boleh hilangkan stres. Lepas tu bila buat kerja, untuk tak stres bila buat kerja, macam Fatih ni juga dengar lagu. Lepas tu stop sekejap, tapi tak tutup laptop, stop sekejap. Tengok, tapi tak ada tengok drama. Tengok macam tengok TikTok, makan ke, sambil-sambil kunyah. Lepas tu macam kita orang mungkin juga suasana dalam rumah tu. Sebab Maksudnya? Macam mana? Kita orang ada yang macam dengan housemate buat sekali. Maksudnya kami buat thesis, masing-masing buka laptop. Kiranya satu bilik tu dah jadi macam cafe, cyber cafe lah. Jadi macam tu. Jadi ramai-ramai lah buat kerja sama. Ramai-ramai buat kerja. Dia jadi macam Bagus betul. semangat. Sebab masing-masing buat kerja masing-masing kan. Lepas tu tanya, seorang tanya ni, seorang tanya ni. So benda tu semangat sikit lah. Walaupun lain kos lah. Walaupun lain kos. Faham? Saya nak tambah sikit yang point saya. So, saya rasa yang ni juga yang saya rasa punca saya cepat stres. Saya keep on banding diri saya dengan orang lain. Sebab saya kena ingat lain-lain orang progress dia lain-lain. Ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin saya macam slow sikit. Jadi saya tak bolehlah nak bandingkan diri dengan orang yang laju. Jadi macam saya rasa benda tu yang buat kita makin stres ni. Jadi kalau boleh elaklah nak banding dengan orang lain. Fokus dengan diri sendiri je. Mungkin ada selain daripada cuma, mungkin ada orang lain yang pernah rasa macam tu. Mungkin dia tengok kawan dia dah laju, dah mostly siap. Lepas tu tiba-tiba dia macam biasa-biasa je. Okay, kat situ dia rasa macam janganlah, maksudnya bukanlah dia rasa macam benda tu macam lagi stres lah. Sebab dia tengok orang. Okay, ada kat sini. Saya kontradik kot. Sebab macam Dayang itu dia jadi macam emosi kan. Saya dia macam tercabar. Dia macam dia dah siap lagi. Macam alamak, kita tu tak boleh. Jadi bila awak rasa tercabar, awak akan siapkan kerja awak cepat-cepat ke ataupun awak makin lambat-lambatkan kan macam mana? Lambat buat dah cepat. Macam tu lah. Bila kadang-kadang orang yang rasa tercabar, dia rasa tak ada motivated untuk nak buat. Kadang dia jadi macam tu. Tapi dia macam ambil kita kena ambil positif. Ya. Macam tu. Faham? Betul tu. Tapi ni rasa tercabar dari segi dia boleh membawa yang positif lah sebenarnya.
perlu dicabar. Perlu dicabar untuk buat kerja. Dah tak sabar. Kita sekarang tidak bolehlah cabar tinggi. Tadi pun ada yang cakap kena ada kawan kan, kena bagi tahu kawan. Bukan bagi tahu, macam sharing lah dengan kawan kan. Macam aku stres lah ni, contohlah kan. Macam tu kan. Macam tadi Nick aku ada kan. Nick bersukan kan? Bersukan dengan share dengan kawan kan. Dengan share dengan seseorang. Share dengan seseorang tu mungkin kawan ke, kawan istimewa ke. Macam ni. Dia macam sembang biasa je sebab nak hilangkan stres. Macam tu. So dengan kawan je lah. Kalau Ju tadi Saya dapat benefit sikit kot. Macam saya cakap saya stres, saya tak tahu benda ni. Jadi macam contohlah macam semalam saya dah setiap kali saya tak compile lagi. Jadi kawan saya tu dia tolongkan compile tesis saya dari awal sampai habis. Jadi saya rasa macam membantu. Ada guna juga saya mendoa dekat orang semua orang berdosa. Housemate awak ke apa? Tak kawan-kawan. Faham. kalau Ju rasa dengan meluah tu orang tu boleh tolong lah. Saya tak adalah juga saya nak benefit macam tu. Saya luar je nanti mungkin dia boleh tolong saya sikit-sikit. Tetapi tak sangka pula dia tolong banyak. Ini boleh jadi. Boleh. Mungkin orang lain pun boleh try tips Ju. Kalau Jahilah Saya tak ada tips pun, tapi saya buat target dalam diri saya lah. Satu hari tu saya siapkan chapter 1, mungkin separuh. Saya akan cuba siapkan. Dan kalau saya macam saya letih, saya akan rehat. Lepas rehat tu refresh. Dia akan refresh balik lagi lah punya ni. Jadi itu je lah cara saya. Lepas tu macam tadi cakap, kalau perbandingan tu kan, kalau macam saya nampak orang tu pun, maksudnya aku boleh buat. So, walaupun saya pun sama juga, lambat juga buat kan. Tapi ambilkan tu positif. Atau tu itulah saya. Ni setiap orang berbeza-beza. Macam pagi ni tadi tak ada tengok orang laju yang macam bercampur nak buat Kadang laju. saya suruh orang turunlah, jangan buat cepat. Turun jangan buat cepat. Benda boleh paksa. Macam mana dengan reaksi orang yang jangan buat cepat ni? Macam mana? Biasa. Dia orang kata macam ni lah. Mana ada cepat pun. Biasa je ni. Lepas tu kalau Akilah awak dah set target, macam satu hari ni awak nak buat chapter ni, kalau awak tak sempat habis awak macam mana? Sambung esok ke? Sama Ah. saya buat macam tu. Faham? Selain daripada tu, Mimi Mimi tadi Apa ni? Pengurusan emosi. Oh, pengurusan emosi. Kalau pengurusan emosi saya, dia ada dua. Saya boleh dekat luar, saya boleh dekat rumah. So macam kadang-kadang, contoh kan, kalau kita dah terlalu banyak bersosial, ada masa juga untuk diri sendiri. Sebab bila dah terlalu lama bersosial, perlu ada masa untuk diri sendiri lah, recharge balik. Lepas tu ada masa pula dia perlu keluar. Sebab kalau terlalu lama dekat rumah pun dia macam overwhelming je tu. So keluar untuk berinteraksi ataupun sosial dengan orang, ataupun macam bersukan lah. Yang tu buat macam untuk boost kita punya seronok macam tu lah. So dia ada dua belah. So saya tak ada satu belah je. Kalau saya seimbang situ. Ini kalau macam ni, cara ni ada dua lah. Rumah dengan duduk kat rumah kan cerita dia. Macam kadang-kadang kalau kat rumah tu macam kita
kita kena perlukan rehat jugalah. Lepas buat kerja bagus, kena rehat juga. Tak boleh nak terus buat je kerja. Lepas tu kalau lama bila duduk rumah terlampau ni pun kita akan rasa macam puas kan duduk kat rumah. So kita perlu keluar juga untuk ni lah. Mimi selalu bersukan apa? Sukan apa? Biasa tak adalah bersukan. Dia just untuk hilangkan stres tu je. Kalau tak badminton, kita jalan-jalan. Kalau tak jalan-jalan, kita hiking. Kalau tak hiking, duduk dekat tasik je lah. Ataupun dekat mana lah tu, tak ingat. Tak ingat, adalah tempat tu. Kira macam tempat healing lah. Selalu pergi dengan siapa? Ikut mood. Kalau nak pergi dengan housemate, pergi. Kalau tak, seorang-seorang. Siapa yang selalu suka kat sini healing seorang-seorang? Gimana tu awak pergi mana? Saya ada matlamat nak pergi Lotus seorang-seorang, tapi kawan saya suka ikut. Apa? Kawan saya suka ikut. Housemate saya lah. Faham? Ni tak jadilah. Jadi tak jadilah nak healing. Tak jadi. Selalu ikut tu housemate. Kenapa tak bagi ajak tahu? macam nak keluar seorang-seorang. Okey, aku nak pergi Lotus ni. Tak ajak pun. Ini nak ikut. Okey lah. Kita Terpaksa, sebut je nak healing, tapi sebenarnya okey je. Yalah. Perasaan nak healing tu tak ada lah. Masuk Lotus. Dia macam more kepada me time tu. Maksudnya untuk diri kita seorang-seorang. Kita tak nak dengan orang. Macam tu ke? Tak ada sangat. Dia macam cuma nak ambil angin. Lotus sejuk macam tu. Macam tu lah. Dia cuma nak kata orang kata kan hang kan pergi tasik. Kat sini macam tasik pun macam okey-okey je kan. So macam boleh dia lah. So macam pergi Lotus je lah. Kiranya nakkan suasana lah. Orang kata. Suka tengok orang. Dan kalau macam aku ni suka orang yang tak layan kita. Maksudnya kita jalan. Jangan ada orang tengok kita macam tu lah. Selain tu, ada yang suka makan seseorang ke? Macam mana? Bukan seorang-seorang. Tak masalah. Mostly semua orang kalau keluar mesti ada kawan. Seperti seorang yang macam tak nak ada kawan. Tapi tak berjaya lah. Macam kalau macam kita tahu tadi, bila kita sembang-sembang tadi, dah tahu lah macam kalau tadi dengan ni mesti akan sentiasa berdua-dua. Okay, maksudnya macam main bola sama-sama, makan bersama-sama kan. Tidur rumah sekali. Jadi ni housemate ke? Okey lah. Saya duduk di Segasia. Tapi suka lepak rumah dia orang. Rumah dia orang kat mana? Desa Anggrek. Oh, katalah main bola kat desa Anggrek. Ya. Dia nak mudah lagi main bola kot. Antara salah satu part tu. Kawan satu kos tak ada ni yang ajak main. Housemate tu? Housemate, dia cakap housemate dia bukan satu kos Dua orang je. Dua orang je. Tak selalu main lah dengan housemate. Apa cosmate? Cosmate pun mana dia kata kan? Tak rapat ke? Semua. Dia ada banyak kau ni. Okey lupa pula. Ada main juga dulu. Tapi sekarang tak main dah. So dok main dengan dia orang sekarang ni kerap main dengan dia orang lah. Dulu kerap main dengan Koni FSU, Koni P4. Dan yang selalu main pun badminton je lah. Macam tu. Tapi tak adalah, tak rapat. Boleh kawan macam biasa lah. Gitu lah. Dia berselesa dengan rumahnya kat sana lah.
Ya, itu tepat macam tu. Macam tadi pun dah sembang pasal meet dengan Ali. Kiranya Panggil Jali lah, Jali. Jali. Orang panggil Jali. Dengan Jali. Kiranya asalnya kawan sebagai kenal daripada kawan je. Lepas tu dah jadi rapat kan. Sampai boleh keluar sama-sama. So ajak sisi sama-sama semua. Sorry. Lepas tu kalau macam yang lain, Maksudnya? maksudnya macam yang lain yang macam keluar macam mana? Maksudnya selalu keluar dengan couple. Depends dengan mood sendirilah. Kalau macam nak sorang-sorang je lah. Sebab housemate pun dah faham. Kalau kita nak bersorang kan, memang kita bagi tahulah kalau nak ni aku tak ada energi nak bercakap. Memang diorang akan call lah sampailah mood kita okey semua. So macam dia okey je. Kalau nak ni macam contoh ajak sama-sama nak pergi makan ke jalan kan. Okey je. Kalau macam nak bersorang kan pun diorang pun okey, kita pun okey macam tu. So masing-masing tahu boundaries, masing-masing tahu macam mana macam mana kata dia punya ni lah batas macam tu. Ini tak adalah yang macam bila kita nak keluar macam kalau sibuk pun macam selalu tanya lah macam pergi mana apa semua tu. Kadang-kadang kita orang yang sendiri yang cakap nak pergi mana. Lepas tu macam kalau ni macam tanya, kita orang tanyalah nak ikut ke tak. Dia orang cakap tak, kita orang tak paksa lah macam tu. Yang lain mungkin ada nak share apa lagi pasal cara menguruskan emosi tu. Mengurusan emosi dari segi apa? Exam? Exam boleh, daripada emosi sendiri boleh, personal. Kalau emosi emosi apa ni? Kalau untuk macam dekat kita belajar lah. Kalau emosi belajar lain, kalau macam handle benda lain jadi lain. Macam mana? Tak cakap. Maksudnya emosi stres belajar lain, emosi sedih lain. Dia kadang-kadang ada stres yang baik. Selain belajar, apa macam mana awak tu? Kalau stres macam ada benda stres yang membuat kita baik. Contohnya jadikan kita lebih baik. Faham tak? Contoh first kita stres benda pasal assignment. Assignment kita stres first dia tak siap. Lepas tu second ahli group buat masalah. Lepas tu 3 pula terlepas hantar ni due date. So benda tu memang buat kita stres. Kita nak marah orang je macam nak marah ke tak nak marah ke tak Jadi benda tu memang akan membuat kita stres. Dia ada side dia lah, baik and buruk. Antara kita lah pilih apa yang baik mana dia? Baik dia apa? Kalau baik dia, contoh kita jadi orang yang lebih berfikir lah. Kita nak marah ke tak, itu untuk kebaikan kita ke, untuk group ke, macam tu lah. Contoh kalau group tu tak ambil endah apa yang kita marah, buat apa kan, kita sendiri stres, dia orang tak stres. Dia ada 12 side lah. So itu antara pilihan diri sendiri. Kalau saya lah, kalau saya pilih stres mana yang okey lah.
dia cakap pasal pasal kawan yang bila satu grup macam dia buat kerja dia lambat, kira sampai boleh terlepas due date hantar assignment. So macam mana Mimi hadap orang macam tu? Mungkin Mimi ada tegur dia ke? Tak adalah tu macam ni. Sebab dia pun dah bagi tahu dengan pensyarah. So macam nak bagi tahu pensyarah lah yang assignment tu. So macam tak ada lah, tak ada nak marah ke tak apa. Sebab tu memang salah dia sendiri lah. Malas nak kisah. Kalau yang lain, kalau ada macam group mates yang terhantar lambat ke assignment ke, korang buat apa? Ke korang sama juga macam Mimi juga? Ke korang bukan jenis yang hantar, yang submit assignment tu? Tak ada pengalaman group date yang macam tu. Yang lain? Sama ke tak ada. Indah ke orang guys. Jazali ada tak? Sama daripada tak ada. Sebabnya kalau contoh yang ada, kadang kita kena ada contoh macam saya senyap. Kadang kalau semua grup senyap, dia macam tak boleh tau. Kerja tak jalan. So even kita tak nak jadi leader, tapi dia benda tu macam okay, selagi grup ni tak gerak, takkan ke mana. So macam walaupun kita ni senyap, kita kena keluar boundary lah. Kalau sebelum ni saya akan update, okay, by tarikh berapa dah kena ada siap semua. Kalau ada yang tak siap, tolong je lah, dah ada lambat sangat. Macam tu. Oh tolong. Wow. So awak Baik, jadi senyang tolong lah group mates awak yang lain. Sebab markah saya juga. Sebab kita kan by group. So Kalau lambat lah. ada satu ni lah, tak tahulah video mana, tak ingat. Dia cakap kau buat untuk ni assignment bersama, tapi kau buat untuk orang lain tu manfaat untuk kau ke untuk orang tu. So macam Dua-dua. bila saya dapat video macam tu kan, macam bodohnya aku. Macam tu Kenapa awak cakap macam tu? sebab macam ni lah, kita tolong orang sedangkan manfaat yang sama kita dapat. Macam tu. Maybe untuk peringatan, walaupun kita tak tegur dia secara strict kan, kata tolonglah buat cepat kan. Kita nak contoh lah, malam ni nak submit, tolong buat cepat kita. Sebab saya jenis tak boleh lambat. Lepas tu saya akan macam suruh dia tolong tapi saya tak akan cakap lah tolong buat cepat. Cuma saya akan bagi tahu yang apa yang nak dibuat lagi, maksudnya kalau macam isi, macam contoh kan, dia tak buat isi lagi, kadang saya akan hantar je apa benda yang saya jumpa, hantar. Dia akan tulis lah based on apa yang macam tu. Sebab Jadi awak jenis yang tolong lah. tak ada pilihan lain. Pilihan masing-masing. Ya, Awak okey lah macam gitu? okey je. Yelah sebab tak semua orang yang nak akan tolong kan. macam Fatini tadi dia akan tolong orang tu lagi ni. Kalau dia tak buat lagi, Fatini tolong buat kan. Tak ada lah saya siapa nak typing untuk dia. Buat lah Bagi sendiri isi macam dia tu lah. sendiri. Bagi isi je lah. Reminder lah macam tak ada lah nak buat macam dah. Tak ada lah nak buat untuk dia. Buat lah sendiri. Kita cuma bagi apa perlu dimasukkan untuk part ni, bagi isi. Macam website ke benda, macam tu lah. Saya ingat dia tolong tu dari segi buat bahagian dia. Masing-masing perlu tahu bertanggungjawab masing-masing. Masa dapat hantar on time tak? Dapat Dapat lah. Walaupun on time lah, walaupun berminit sebelum tu lah. Make sure on time. Jadi Zati nak tanya apa? Tak ada. Kalau macam tadi, macam bila kita jumpa dengan orang yang macam tu kan, macam ni pengurusan emosi juga sebenarnya.
bila kita jumpa orang yang kita pun masing-masing dah nak keluar intern dah, bulan 3 ni kan. Contoh kan, bila di tempat kerja kan, kita ada kata kita bertemu dengan orang yang macam tu. Maksudnya orang yang buat kerja kita, saya nak cakap dia macam lambatkan kerja. So macam mana dengan emosi anda semua? Kenapa dia selalu buat apa? Contohlah macam kita pun nanti akan keluar intern kan. Lepas tu kita bertemu dengan orang yang seperti itu, yang bila memerlukan kita nak perlu kerja sama-sama tau. So orang tu macam tak bagi kerja sama. Contoh macam lambatkan kerja, tak bagi kerja sama lah macam tu kan. Macam mana setiap orang nak menguruskan macam tu lah. Mesti sedikit sebanyak emosi kita terganggu dengan orang-orang macam tu kan. Macam kalau sekali-sekala boleh lah kot, tapi bila dah always macam tu, kita pun mungkin akan ada sedikit menjejaskan emosi kita lah. Ada orang lain macam mana? Kalau saya tengah in prepare kot nak, saya ni tak pandai urus emosi. Jadi saya rasa sebelum intern ni saya dah dapat bayangan kalau lah saya dapat tempat intern ni, mungkin saya akan sedikit emosi dekat tempat tu. Saya rasa macam tu lah sebab masa ni pun saya tengah emosi sebab saya dah hantar permohonan 5 Januari hari tu. Sampai hari ni cukup esok 25 Januari, dah 20 hari saya tak dapat jawapan. Sedangkan saya every week saya follow up untuk lulus tetap permohonan tu. Tapi jadi kita dah nampak dah bayangan tempat tu akan ada masalah daripada sistem pengurusan diorang yang agak lambat. Jadi saya rasa kalau lah saya diterima untuk intern dekat tempat tu, jadi saya kena prepare dari segi emosi. Kalau memang sana tu dia akan buat kita stres. Jadi saya rasalah kita apa-apa masalah ataupun benda yang kita buat, kita kena tengok dulu apa yang consequences ataupun kesan yang kita boleh dapat daripada tempat tu. Dari tempat itu tu saya tahulah saya akan stres dengan pengurusan sana. Jadi saya kena terimalah kalau orang dekat sana tu bermasalah. Jadi saya cuba menerima dari awal. Jadi saya dekat sana saya dah tahu dah. Saya tak terkejut. Saya dah tahu dah diorang ni memang macam ni. Jadi saya rasa kena terima je. Tak ada Sarawak. Yang JKM Sarawak. Cukup esok cukup 20 hari tak dapat jawapan. Macam tu masih lagi belum dapat tempat intern. Ada siapa-siapa lagi ke yang masih belum dapat lagi tempat intern? Saya tak dapat lagi lah. Sebab tak minta lagi. Tak mohon lagi lah maksudnya. Ya, saya tak mohon lagi. Sebab baru nak buat, baru semalam start buat. Tapi saya nak tahu lah, saya punya kawan dia orang Perak, Gerik kan. Tapi dia dapat Sabah ke Sarawak, dia pergi lah situ. Asalnya dapat Putrajaya, tapi tak nak, dia pergi kat Sarawak. Tak tahu reason dia kenapa kan. Tapi tak ingat course dia apa. Dia berkaitan dengan human resource tu, berkaitan dengan apa? InsyaAllah. Dia ada berkaitan dengan FKP ada juga. Tak sure. Dia pasal berkaitan dengan HR juga. Tapi tak ingat dia course apa. Akidah dan kemasyarakatan bukan eh? Bukan. Macam tu lah, tak ingat lah macam tu lah. Tapi dia minta, dia dapat kat Sarawak. Dia pergi. Okay, boleh cuba juga kot minta dekat Sarawak. Apa? Dia ke? Apa dia? Ha. Dia? Bukan. Tak awak. Orang. Orang Tadi kan tahu. cakap pasal kawan yang Tak ingat, tak tahu itu macam teka juga tu apa dia punya course. So awak tak rasa macam kelang kabut ke, bawa nak mohon ke? Tak rasa macam tu? Tinggal gambar dengan sebenarnya satu je tak lengkap lagi. Tak ingat result SPM. Masih tak jumpa ke? Ha? Masih tak jumpa ke? Search kan kita boleh tengok online kan.
Cek cuma cek dia beritahu dia tak update lagi dalam sistem. Padahal dah jawab tu 2017 SPM. Tapi dia tak update dalam sistem kan. So tak tahu macam reason, tak tahu macam mana kita kena balik Perak, tak tahu lah. Kena pergi sekolah dia. Tak Kira kira tak dapat slip. Tak ada slip. Sini kat rumah ada. Tapi tak tahu Kau tak mak ada. lah. Oh, hilang lah. Tak tahu jumpa. Tapi sebab kan kami antara yang lambat sikit lah, apa tak limat FYP. So lambat ada utik dia. Gitu lah. Saya ada kawan yang FSU tahun 4 kot. Dia dah dapat sekali. Dah Siapa nama? dapat. Alhamdulillah. Siapa nama? Perempuan. Siapa? Ain. Ain Syafika. Bukan Ain Syafika. Bukan Bukan Syafika. Ada lagi kan yang belum mohon lagi? Memang perlu SPM ke apa itu yang aku isi macam tak perlu pun. Tak perlu pun. Tak perlu pun. Tak perlu pun. Dah beritahu dah dia. SPM tak penting pun. Stang SPM ni. Stang atau SPM. Oh, dia mula Degree. dengan SPM tak payah. Ambil stam ke? STP. Oh, STP. Setengah kena Hanis Hanis. Hanis apa? Mazli. Kena dengan Hanis lah sekolah. Sekolah dia lah. tarikh hantar tesis lambat lagi. Dah Februari. Minggu pertama Februari bulan 2. Tapi dah settle dah. Dah hantar lah. Dah hantar. Baru dia hantar 2 hari lepas. Hari apa pula? Hari Isnin. Isnin ke Selasa? Selasa. So dan tadi dah rasa macam kena kabut sangat sebab ni tak tahu mana apa intern tu Perak lah. Tak Perak sini. dekat satu Ip, apa? Bandar. bukan maksudnya tempat mungkin dekat mana ni. Tak pasti lagi sebabkan FIFA lah. FIFA tahun ni dia ada elective. So saya ambil ni Islamic Finance. So boleh dah untuk mohon apply di mana-mana bank ke apa semua. Macam tu lah. yang lain semua dah mohon. Ada yang tak dapat lain lagi ke selain Uju? Semua dapat. Yang Singapura dapat? Dapat. Dapat? Apa? Singapura dapat? Tu nanti buat luar. Betul lah. Singapura pula ni. Tadi kita sambung balik yang perbincangan kita mengenai macam mana kalau kita jumpa orang yang seperti itu di dunia intern kan. Macam Cu tadi share dah tahu dah macam mana cara pengurusan dekat sana, macam sedikit lewat lah dengan cara macam kita boleh dapat agak lah benda tu bila dia macam mungkin kita dah move on dan dia macam lambat bagi kerjasama, macam lambat bagi jawapan bila, walaupun kita dah kita always call apa semua, dapat nak tahu macam mana proses apa semua, tapi dia still lagi macam lambat. So mungkin kat situ you assume yang pengurusan di situ agak lah. So macam you dah bersedia lah mental dan fizikal untuk bersedia dengan pengurusan sana. Sini-sini. Sebab diorang pun dah maklumkan kalau intern sana kemungkinan kita orang akan bekerja sampai malam dan petang dan hujung minggu. Salah, bukan petang. Malam dan hujung minggu. Malam pukul apa? Tadi dia ikut kalau ada program macam tu lah. Sebab JKM ni dia banyak program macam tu. Jadi saya agak terima je lah. Oh, okey lah. Kerja malam semua. Saya macam tak nak. Sebab yelah kita dah dikerah dari pagi kerah sampai malam pun. Dia macam tak apalah sebab niat saya cuma nak habiskan internship ni dengan baik kerja. Saya macam tak apalah.
3 bulan ni je baru penat kerja malam. Dia tak adalah setiap hari kerja malam. Dia kadang hari ada hari kadang kerja lah. malam dan hujung minggu. Hujung minggu tu Hujung minggu Sabtu je lah dia dah bagi tahu awal-awal. Tapi saya rasa macam biasa je lah sebab yelah standard kan macam program orang jarang nak buat program weekdays. So biasa dia weekend jadi kerja tak ada masalah. Saya geram je lah tempat tu dia tak dapat kena call. Saya macam pelik. Sedangkan di HQ tapi nombor dia tak dapat di call. Dia macam nombor tu dulu tak dapat pakai. Saya tak tahu lah macam mana benda yang sebasic tu pun orang tak dapat nak uruskan. Jadi tak pernah lagi dia angkat call. Macam tu lah. Sebab saya ada call dia, JKM ni dia banyak. Dia ada HQ dan ada bahagian. Yang bahagian ni dia cakap memang ada masalah line lah dekat HQ tu. Jadi bila ada masalah macam tu, do lah something, faham tak? Macam buat sesuatu, takkan nak biarkan tak dibaiki. Benda isu call. Sebab dia tu JKM mesti semua orang akan call. Dia siapa-siapa pun akan call. Bukan budak nak intern je yang call. Dia macam takkan benda tu pun dia nak harapkan orang pergi ke pejabat. Sedangkan kita kadang-kadang nak tahu sistem tu kita call je. Tapi itulah tak memudahkan langsung, tak friendly. Kamu cakap tak friendly user macam tu lah. Jadi lepas ni awak nak buat apa? Pergi jumpa admin tampak dia. Jauh tu nak jumpa admin. Nak mohon tempat lain kot. Sebab hari tu ada minta dekat UIA Gombak juga. Tapi itulah sama juga mungkin tak lepas untuk interview kot. Yalah. Dah interview. Tak, dia hari tu dia, yang tu pun saya tunggu 2 minggu untuk dia jawab saya punya email. Pasal dia dah jawab, dia kata apa? Still reviewing macam tu, still review. Dah confirm lagi lah maksudnya. Dah confirm lagi dia tak. Sebab Nampak dia juga. kena panggil interview lagi. Lepas tu baru kalau dapat interview baru dia serap boleh interview. Kalau dapat interview dia bila? Kalau ikutkan mungkin minggu ni kot ataupun minggu lepas. Sebab minggu lepas dia baru reply email. Minggu lepas. So selain dua tu ada personal lain lagi tu sebab 5 pilihan kan. Saya Tak boleh kan? dia agak susah sebenarnya sebab yelah kalau lain course dia boleh isi 5 sekaligus kan. Kalau macam 6 sekaligus. Tapi macam kita orang memang kena tunggu satu-satu. Kalau nak minta yang baru kena ada reason yang valid. Betul. Jadi agak stres sedikit lah untuk yang intern ni sebenarnya. Saya stres juga. Tanya orang. Kadang mungkin ada nak share tentang pengalaman proses nak mohon intern tu, mungkin macam ada menguji emosi juga kan. Saya pernah. Saya ada minta dekat Jahit lah. Jahit dekat Kelantan punya. Lepas tu saya hantar 3 hari bulan. 3 hari bulan. Lepas 2 minggu lepas tu kan kita kan dapat kita kan surat tu 7 hari kan. Maksudnya orang sana kena balas dalam masa 7 hari. So 2 minggu lepas tu saya call macam mana saya ni kan. Bukan. Sehari sebelum saya call tu saya nampak ada kawan saya dapat budak FEQS. Maksudnya email dia orang tu dalam proses. Tapi email yang saya hantar maksudnya dia orang tak tengok lah. Lepas tu keesokan harinya saya call lah. Macam mana dengan maksudnya saya call macam mana dengan proses saya. Dia kata maaf dah tak dapat. Maksudnya permohonan tu dah ditutup. Sedangkan saya dah 3 hari bulan lagi hantar. So jadi macam okay. Lepas tu saya minta lah consider kan. Tapi dia kata tak boleh juga. So macam saya dah info. So kawan awak tu lah
Dapat macam mana? Maksudnya dia orang tak baca email yang saya hantar. Dia maksudnya yang terbaru dia baru baca. Faham. Tapi sekarang awak pun dah dapat kan yang baru ni kan? Alhamdulillah. Okey lah. Alhamdulillah. Selain tu awak? Tak ada. Kau tak ada lah. Tak ada. Mungkin pengalaman tu tak adalah yang ni, semuanya first tu minta pejabat pendidikan daerah, tapi bukan kawasan Perak lah, Belah Penang. Bila minta dekat situ, proses dia semua okey. Cumanya fikir balik, dia dekat jugalah dengan rumah. Cumanya mungkin sebab saya tak ada lesen lagi, so nanti mak ayah yang kena hantar kan. So macam nak terima tawaran tu, pergi 2-3 kali juga lesen kereta. Lesen kereta ingat lesen. Sebab 4 bulan direct nak hantar kita kan, walaupun dekat, tapi kita rasa macam Jauh juga tak kan? sedap jugalah. Lepas tu tiba-tiba teringat satu sekolah ni yang dekat dengan rumah. Try minta dekat situ, alhamdulillah dapat. Kiranya nak kata dekatnya sekolah tu, jalan kaki pun boleh lah. Kiranya so last kali pilih sekolah tu lah daripada PPD. Ya, sedangkan semua orang. Macam mana korang boleh lepas masuk sekolah kan? Sedangkan kalau sekolah kan kena go through JPN. Apa semua. Mungkin sebab sekolah yang ni swasta kot. Sekolah rendah Islam swasta. Ada yang mohon kat sekolah swasta juga? Tak ada. Tak ada. Macam ni, mohon dekat mana? Ada 5 yang mohon, tapi dapat juga 2 je. Okey lah 2 kan. Buat 2, lepas tu pergi mana? Jahit. Orang nikah ikut awak tu. Ya, bila Tapi saya hantar email awal lagi lah. Awal. 30. Yang Mungkin sebab tu kot dapat. satu lagi tu. Satu lagi tu dia NGO. NGO dakwah. Urusan semua okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. So, macam mana dengan persediaan mental, fizikal untuk intern ni? Dah bersedia ke? Macam yang cakap tadi kan, harum je kan. Betul. Harum dia. Kita dah besar kan. Okay, yang lain mungkin ada nak share pasal persediaan untuk masuk ke alam intern. Oh, saya. Kalau macam pasal bukan intern lah, macam kita bekerja dalam sebuah organisasi kan. Sebuah organisasi ni dia macam bagi kita baru. Sebab kita dalam tak ada organisasi, dengan kelasnya pun biasa-biasa je kan. Tapi ni organisasi yang memang betul-betul ada kerja, yang betul-betul masing-masing ada tanggungjawab dia. So tanggungjawab tu membuatkan diorang punya personality tu agak mencabar kesabaran, mencabar mental, mencabar emosi. Sebab saya pernah juga, bukan pernah kerja tapi macam join organisasi lain. So dari situ saya fikir macam, kalau macam ni lah aku bekerja dekat intern nanti, ataupun kerja memang kerja betul-betul lah, aku nak hadap orang macam ni memang sakit lah. So kalau boleh kita lah jangan terlalu baik. Macam tu lah.
Jangan terlalu baik tapi ikut masa lah. Kalau macam contoh saya, persediaan saya ada 2-month rule bila bekerja dalam satu organisasi, di mana saya akan ikut orang tu, apa yang diminta saya ikut sampailah satu masa dia tak logik, tak macam mana orang lain pun sama terbeban, sedangkan dia haho je. Hai, tak boleh jadi. Memang aku angkat tangan. Macam tu lah. Jadi kalau kita as bawahan, bukan kita tak ada apa, tak boleh bersuara. Kita boleh tapi ikut masa and macam mana cakap ni, jangan terlalu ikut lah. Macam tu. Sebab saya ada kawan juga. Kawan saya kerja, so dia banyak meluar dengan saya. So dia macam bagi nasihat lah agak dengan saya, kalau kau kerja jangan macam ni. Kalau dah orang tu tak betul, kau jangan dengar. Sebab memang yang kita yang hadap mentalnya, kita yang hadap benda tu, bukan dia. Sebab dekat sini kita jumpa yang tak buat assignment tu seorang kan, dalam group kita ni. Dalam satu orang ni kau dapat 5-10 orang. Orang yang macam tu memang sakit kepala kau. Jadi sebatasnya sahaja dengan orang-orang dekat organisasi kita, macam tu lah. Kecuali kalau ketua dia baik, baik lah. Itulah. Banyak tu. Jadi awak pernah lah tegur orang tu? Tegur orang dalam organisasi tu? Tak adalah tegur. Sama-sama berbincang. Bincang apa yang baik, apa yang tak baik. Selain daripada tu, ada yang nak share lagi? Atau dah tak ada apa-apa yang nak share? Pasal aku pasal kerja. Alam mental, macam persediaan fizikal, mental. Okay. Pasal yang macam aku belum intern lagi kan, tapi untuk persediaan untuk intern ni, buat macam intern kita dalam 3 bulan buat 3 bulan kita. Dan aku pun pernah, sebelum ni pun aku pernah kerja. Contohnya macam aku pernah kerja, contoh untuk lepas SPM aku kerja Petronas, stesen Petronas. Dan lepas TPN aku kerja cleaner logi kan. Dan lepas tu lah ada juga part time, catering apa semua kan. Dan yang paling mencabar dua ni lah, yang iaitu stesen Petronas dan juga logi, cleaner untuk cuci logi apa kan, logi minyak, logi lemak, logi lemak macam tu kan. So macam kalau untuk persediaan ni aku macam dah tak kisah sangat, sebab dia dah teruji lah sebelum tu lagi. Sebab aku dah teruji dengan staff dia dan bos-bos lagi kan. Bos untuk Petronas, dan bos ni ialah bos Melayu. Macam tu lah, bos Melayu yang agak kedekut sikit lah pasal payment tu semua kan. So macam aku dah tak kisah pasal intern tu apa semua, aku dah teruji kan dari segi mental. Lepas tu dari segi masa apa semua kan, dia buat macam jadi buah paksa kan. Macam tu. Lepas tu kerja sebagai cleaner logi kan. Kalau korang tahu logi ni kan tempat yang outdoor kan, panas-panas apa semua kan. So macam dia teruji mental juga fizikal aku kan. So selama aku kerja untuk cleaner kan, sebagai cleaner logi ni, dia buah panas, cahaya matahari terik tu, dia macam memang rasa kadang-kadang memang start rasa nak berhenti resign kan. Start hari kan rasa. Tapi Nazar sebentar juga tak ada lama sangat, sebulan lebih je lah. Lepas tu resign tu kan. Tapi salah satu faktor kerja tu sebab sekali dengan pakcik lah. Kalau tak ada dia memang kena resign awal lah. So memandangkan untuk persediaan intern ni aku dah tak kisah sangat. Sebabnya kalau ada apa pun dia rakan sekerja yang buat hal apa semua kan, aku macam okey, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Macam tu lah. So, aku macam
sebab intern lagi satu, sebab kita ni sekejap je kan. Lain lah daripada kita nak kerja sampai ada target kita kan, setahun 2 tahun ada lah macam tu. Sebab dah kita fikir balik intern sekejap saja, so tak apa, hadapnya lebih kurang 3 bulan je. Habis tu habis. Macam tu lah. Terima kasih. Jadi pun dah share tentang pengalaman yang macam pengalaman kerja sebelum ni kan. Sementara nak tunggu masuk belajar kan. Lepas tu dah pernah ada yang lagi dahsyat lagi dengan pengalaman dengan bos yang agak kedekut dengan payment. Lepas tu dengan tu kerja-kerja yang agak berat jugalah. Oh, lagi satu dia memang berat. Untuk fizikal saya dulu, macam saya yang kecil kan, apatah lagi yang kos kering kan, dia kena angkat berat, angkat panah apa semua. Ya Allah, memang berat sangat. Itu yang teruji fizikal sebenarnya. Kalau untuk cari matahari, apa ni, panas terik tu no hal benar. Silap bertukar balik. Bukan panas cahaya matahari yang teruji fizikal, tapi yang berat tau. Seorang-seorang angkat. Sebab lelaki yang dia kena angkat seorang. Oh ya? Tak ada orang lain yang... Sebabnya untuk cuci untuk yang kerja teknologi ni, kita akan dibahagikan macam apa? Tugas masa. Kita akan ada kelompok. Apa-apa panggil, kita akan dibagikan kepada beberapa kumpulan. Yang ada satu, macam kadang 2 orang atau 3 orang akan bagi ke beberapa loji. Macam sehari 15 loji kan. So untuk contoh, kalau 3 orang tu untuk pergi ke satu loji, masing-masing dia ada tugas masing-masing. So kalau untuk contoh lah, kalau 2 orang buat satu kerja yang sama, jadi lambat lah. So terpaksa lah kena buat seseorang nak cepat. 15 loji dalam masa sehari. Macam tu lah. Adakah yang lain ada pengalaman lain? Okay. So sebenarnya dah share masing-masing punya cara pengurusan emosi yang setiap orang beza-beza tu semua kan. Boleh nak share. Kebanyakannya kita dengar macam kerja pejabat, kerja dalam kan. Kalau macam dari segi sekolah pula, sebelum ni pun ada pengalaman kerja kat sekolah. Cik ganti. Okey. Dari segi rakan kerja, itu satu. Lagi satu adalah dari segi kita nak kawal emosi dengan bila kita mengajar budak-budak. Kita tahu kan bila kita mengajar budak-budak ni, dia lain sikit. Ada perangai masing-masing. Ada yang boleh fokus. Kalau kita masuk kelas yang, orang kata kelas yang daripada depan tu, pun tidak menjamin orang kata dia pun punya attitude dia pun. Kadang ada juga yang macam buah juga, ada macam tu. So pengajaran yang diambil daripada tu adalah kita bila nak jadi cikgu masuk kelas tu, first impression kita masuk kelas tu, kita jangan tunjuk yang kita ni lembut. Maksudnya kita garang masuk garang pun tak juga. Kita masuk, kita kena tegas. Masuk kelas kita kena tetapkan peraturan kat mereka. Apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka tak boleh buat. So bila kita tunjuk lembut, at first impression mereka akan hilang rasa hormat lah. Bukan hilang rasa hormat sangat pun. Maksudnya mereka tak takut dengan kita. Maksudnya bila kita masuk kelas, mereka boleh macam mereka fikir mereka bebas untuk buat apa saja macam tu lah. Dari segi emosi, dari segi itu tahap 2. Pada tahap 1, dari segi emosi, kadang terkencing dalam seluar, kadang terberak. Kadang-kadang itulah cikgu ni macam bila dia dekat sekolah memang dia jadi ibu bapa nombor 2 kat sekolah. Kalau budak-budak berak macam tu lah, kadang kena call mak ayah bawa seluar spare sendiri. Kadang sekolah sendiri dah sediakan sebab memang jadi benda-benda macam tu. Awak tak uruskan budak tu? Alhamdulillah setakat ni tak kena lagi. Selalunya cikgu yang kena uruskan. Selalu cikgu yang kena uruskan. Jadi saya alhamdulillah setakat ni tak pernah lagi. Cikgu ajar kelas tu memang berdebar juga jangan ada yang terberak, jangan ada yang terkencing. Kadang macam ada mereka yang minta nak pergi tandas tu, saya bagi je. Pokok memang dah tak tahan sangat kan, bagi je. Itulah. Pengajaran dia macam tu je lah. Maksudnya kita jadi cikgu memang first impression memang kena tegas. Sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Umur apa?
Masa tu lepas Umur tahun budak-budak tu. umur budak-budak tu Ha. Sekolah rendah ni. Darjah 1 Mengajar masa tu darjah 1 tu masuk sekejap je. Tapi kebanyakan mengajar tahap 2. Tapi yang bestnya bila kita jadi cikgu yang tak garang. Dia orang Best suka lah, dengan kita. yelah. Maksudnya apa-apa masalah dia orang selesa nak share dengan kita. Itu macam satu orang kata feeling seronok lah jadi cikgu. Sebab dia orang selesa kan. Macam tu. Ada yang pernah jadi cikgu juga ke? Sekolah rendah ke? Ataupun pernah jadi cikgu ganti ke? Tak. Ada siapa-siapa nak share lagi ke? Tak ada. Manakah semua dah share pendapat masing-masing tentang pengurusan emosi. Lepas tu banyak yang kita dengar tadi pasal pengalaman bekerja apa semua kata macam mana persediaan mental fizikal sebelum masuk ke dalam internship apa semua tu kan. So manakah semua pun dah kongsi, jadi kita tamatkanlah sesi kaunseling kelompok kita pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir ke sesi kaunseling pada hari ini. Dan minta maaf lah sebab mula agak lewat sikit tadi. Mungkin co-leader saya ada nak cakap apa? Sebelum kita tutup sesi ni, ada apa-apa soalan ke? Korang nak tanya ke ataupun nak bagi tahu ke? Sebelum kita tutup. Tak ada. Setakat tu itu sajalah. Saya pas kat leader saya. Jadi tutup lah. Terima kasih semua. Terima kasih.